Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Hopefully korang dalam keadaan yang baik-baik je. Walaupun dunia sekarang ni mungkin dah dekat sangat-sangat dengan perang dunia ketiga guys. Welcome to Babel Story. Bagi korang yang baru sampai, boleh tekan dulu button subscribe. Dan kalau korang suka video dari channel ni, korang boleh belanja satu like. Dan jangan lupa untuk share video ni guys. Alright guys, macam aku cakap tadi, dunia di kancah perang dunia ketiga. Sama ada benda tu betul ataupun tidak, ataupun bila dia berlaku, benda tu lain cerita guys. Tapi guys, benda yang korang kena tahu dan benda yang korang kena faham, dalam dunia ni ada beberapa hotspot ataupun aku panggil sebagai red zone, which is tempat-tempat ni ada possibility yang sangat-sangat besar untuk mencetuskan perang dunia ketiga. Kalaulah berlaku perang dekat tempat-tempat ni, nescaya perang dunia ketiga akan berlaku secara automatik. So guys, korang nak tahu dekat mana kawasan-kawasan red zone ni? Let's Babel the story. First kali guys, kita pergi dekat sempadan Ukraine-Rusia. Semua orang tahu yang sekarang ni konflik antara Ukraine dengan Rusia ni makin memuncak. Cerita dia simple je guys. Ukraine dia hantar permohonan untuk masuk ke dalam Kesatuan Eropah ataupun EU. Sebabnya dia nak negara-negara Eropah support dia punya ekonomi. Tapi dalam masa yang sama, Rusia tak bersetuju atas sebab-sebab tertentu. Tambahan pula, Rusia nakkan Crimea yang sekarang ni ada dekat dalam kawasan jajahan Ukraine. Dia nak Crimea sebabnya untuk menguatkan lagi pengaruh dia dekat kawasan Laut Hitam. Amerika pula, dia buat perangai juga guys. Dia sedaya upaya untuk tarik Ukraine dalam Kesatuan Eropah sebab dia nak Ukraine ni jadi salah satu anggota dalam NATO atas tujuan peribadi dia. So disebabkan oleh benda-benda ni, tercetuslah konflik antara Ukraine dengan Rusia yang akhirnya berkait-kait dengan negara-negara lain guys. That's why konflik ni adalah antara salah satu penanda aras untuk terjadinya perang dunia ketiga. Bab Ukraine dengan Rusia ni aku tak plan nak cerita panjang, sebabnya aku ada buat satu video special untuk topik ni. Korang boleh check out dekat description, aku ada bagi link dan juga aku explain macam mana konflik Ukraine-Rusia ni boleh terjadi. Tapi guys, yang pentingnya sempadan Ukraine-Rusia boleh jadi tempat bermulanya perang dunia ketiga berlaku. Siapa yang tak tahu Korea Utara dengan Korea Selatan ni bermusuh guys. Walaupun diorang ni datang dari satu bangsa yang sama, budaya yang sama, bahasa yang sama, makanan yang sama, punyalah diorang ni tak ngam sampaikan pada tahun 1950 Kim Il-sung, Presiden Korea Utara pada masa tu, mengarahkan tentera-tentera dia untuk serang Korea Selatan. Dia buat macam tu lepas dia dapat green light dari Joseph Stalin, which is pemimpin besar Soviet Union pada masa tu, untuk serang Korea Selatan. So berlakulah perang Korea pada masa tu. Bagi aku guys, plot cerita perang Korea ni sangat-sangat menarik sebabnya dia adalah pertembungan yang akhirnya melibatkan negara-negara Eropah ataupun Kesatuan Eropah. Lepas tu ada Amerika dan ada China juga. Dalam pertembungan ni juga, China buat Amerika panas gila babi siut. Sampaikan ada seorang general Amerika ni request untuk benarkan dia bom China menggunakan nuklear guys. Perang Korea ni tamat pada tahun 1953. Tapi yang menariknya, diorang melakukan gejatan senjata tanpa ada perjanjian dari kedua-dua belah pihak. So secara teknikalnya, Korea Utara dengan Korea Selatan ni dia masih lagi berperang. Cumanya sekarang ni diorang macam pause, diorang break kejap, diorang rehat, diorang chill-chill dulu, diorang buat K-pop dulu. Dan perang ni boleh disambung pada bila-bila masa guys. Masa Donald Trump jadi presiden US dulu, dia pernah jumpa face to face tau dengan Kim Jong-un, which is pemerintah tertinggi Korea Utara yang sekarang ni. Dan itu adalah satu perjumpaan yang sangat-sangat bersejarah. Tapi guys, pertemuan tu jadi sia-sia gila-gila punya sebab kedua-dua belah pihak tak jumpa kata mutamat dalam isu senjata nuklear. Kim Jong-un dia tak nak hentikan pembuatan ataupun hapuskan senjata nuklear dekat dalam negara dia sebabnya itu adalah satu-satunya jaminan yang Amerika tidak akan ketepikan dia ataupun sisihkan dia sebagai salah satu kuasa besar dunia. Sebelum ni Korea Utara memang ada masalah dalaman sendiri, which is pemerintah Korea Utara sebelum ni tak mendapat sokongan secara sepenuhnya oleh pegawai tertinggi kerajaan diorang. Tapi bila naik Kim Jong-un, dia berjaya untuk bangunkan senjata nuklear dekat Korea Utara dan buang semua pegawai tinggi kerajaan yang tak menyokong dia guys. So this is how Kim Jong-un kekalkan kuasa dia sampai sekarang. Tapi sekarang ni career politik Kim Jong-un dalam bahaya sebabnya golongan-golongan elit dah letih dengan game-game Kim Jong-un dan sekatan ekonomi yang dilancarkan oleh United States America terhadap Korea Utara memburukkan lagi career politik Kim Jong-un. Walau bagaimanapun guys, kita tak boleh nak tolak yang Korea Utara ada kemampuan dari sudut ketenteraannya dan bila-bila masa dia boleh invade Korea Selatan. Tambahan pula, kalaulah berlaku lagi perang Korea ni, China definitely akan tolong Korea Utara untuk menang dalam perang ni. Sebabnya musibah yang sangat-sangat besar bagi China bila Korea Selatan dapat
kontrol the whole wilayah Korea. Bila Korea Selatan dapat kontrol the whole wilayah Korea, samalah kalau aku cakap yang the whole Korea control by Amerika. Sebab apa? Korea Selatan sangat-sangat pro pada Amerika. China tak suka sangat-sangat benda ni, dan seboleh-bolehnya dia akan halang daripada benda ni berlaku. Walaupun dia terpaksa untuk memulakan perang dan mengakibatkan tercetusnya Perang Dunia Ketiga, guys. Turki adalah sebuah negara Islam yang menganggotai OIC atau The Organization of Islamic Cooperation. Dan korang kena tahu juga yang Turki ni adalah salah satu negara yang ada dekat dalam NATO. Tapi guys, sejak kebelakangan ni hubungan antara Turki dengan NATO dia goyang sikit tau. Sebabnya Turki ni dia ada tuntut satu pulau yang nama dia Aegean Island, kalau tak silap akulah, dekat Mediterranean, dan pulau ni adalah milik Greece. Greece pula dia ni pun salah satu daripada anggota NATO juga, guys. Turki dia hantar permohonan untuk dapatkan pulau tu pada 13 November 2019 dekat United Nations. Buat setakat ni guys, hubungan antara Turki dengan Greece memang tegang. Tapi buat masa ni masih lagi tak ada pergaduhan ataupun tembak-menembak di antara kedua-dua belah pihak. So sekarang ni apa potensial ketegangan antara Turki dengan Greece ni yang menyebabkan Perang Dunia Ketiga bermula? Turki dia hantar kapal laut perang dekat-dekat dengan kawasan yang dituntut oleh Turki ni atas alasan dia nak explore reserve minyak dan juga gas dekat kawasan tu. Dan kemudian Greece ni pun respon, dia hantar balik kapal perang dekat situ juga. Dan dekat sinilah ketegangan memuncak dan hampir-hampir kedua-dua belah pihak ni nak tembak-menembak di antara satu sama lain. Bila ada konflik, maka adalah Amerika yang duduk dekat tengah-tengah. Lagi-lagi pula yang kedua-dua negara ni adalah anggota NATO. Tapi pada isu kali ni, US di bawah Presiden Donald Trump dulu, dia duduk diam tau. Dia tak buat apa-apa tentang isu ni. Dia cakap Kesatuan Eropah dah buat kerja dengan sangat-sangat bagus. Kemungkinan juga kenapa Trump buat macam tu adalah sebab masa tu dia protes dengan tindakan Erdogan bagi green light untuk serang tentera-tentera Quds yang disokong oleh US dekat sepadan Syria, Lubnan. Dia tak berhenti dekat situ, guys. Dia juga mengancam untuk melakukan sekatan secara besar-besaran terhadap Turki. Tapi guys, takkan abalong kita ni nak duduk diam kan? Presiden Turki Erdogan secara terbuka guys, dia cakap dia bercita-cita untuk rampas stok simpanan senjata nuklear yang besar milik Amerika Syarikat yang disimpan dekat pangkalan tentera udara Incirlik, Turki. Kalaulah rampasan yang dilakukan oleh Erdogan ini berlaku, Amerika dalam keadaan ataupun masalah yang sangat-sangat besar, sebab dia punya stok nuclear weapon dekat Turki ni bukan sikit-sikit tau, banyak gila kot. Dan of course Amerika dia akan bertindak balas, dan benda ni berpotensi untuk memecah belahkan perikatan NATO. Bila perikatan NATO dah berpecah, automatically Rusia dia akan cucuk jarum, dia masuk campur, dan sedaya upaya dia guys, dia akan convince negara-negara barat untuk menyebelahi dia dan juga menentang Amerika. So berlakulah Perang Dunia Ketiga guys, dan berlaku juga perang nuklear. Okay guys, yang ni yang last, Taiwan dan juga China. Isu ni aku tak nak cerita panjang lah, sebab ada banyak lagi pasal Taiwan dengan China ni yang aku tak tahu. Tapi guys, kedua-dua negara ni memang saling membenci di antara satu sama lain. Diorang punya gaduh ni bukan kecil-kecil tau. Diorang punya gaduh ni besar, sampaikan penganalisis perang cakap berkemungkinan besar Perang Dunia Ketiga dia akan bermula dekat sini. Taiwan dia baik dengan Amerika. Masa Donald Trump naik sebagai Presiden Amerika dulu, secara terbuka Presiden Taiwan mengucapkan tahniah pada Donald Trump, dan China tak suka pasal benda ni. Sampaikan dia warning dekat satu dunia tau. Siapa-siapa yang berani iktiraf Taiwan sebagai salah satu negara bebas, aku tak cakap banyak, aku memang perang negara kau habis-habisan. Bagi China, pengiktirafan Taiwan adalah satu penghinaan terhadap Parti Komunis China. That's why banyak kali kita dengar dan kita lihat perbalahan antara Taiwan dan juga China ni berlaku macam tak ada kesudahan guys. Yang lebih teruk lagi bila Amerika deal dengan Taiwan untuk buat bisnes jual senjata yang bernilai berbilion dolar, dan Amerika juga bagi senjata-senjata up to date dekat Taiwan. Secara tak langsung, Taiwan punya military facilities upgraded, dan China tak puas hati pasal benda ni. So anytime dia boleh langgar Taiwan, dan of course Amerika akan masuk campur sebab dia memang kaki campurnya, dan benda ni akan mengakibatkan perang yang sangat-sangat besar, which is Perang Dunia Ketiga.
Alright guys, sebenarnya memang ada banyak lagi tempat-tempat hotspot yang berkemungkinan boleh mengakibatkan Perang Dunia Ketiga meletus. Tapi apa yang aku cerita tadi adalah tempat-tempat yang famous lah, which is aku tahu dan korang pun tahu. Secara kesimpulannya lah, pergolakan geopolitik dunia sekarang ni semakin meruncing. Dan negara-negara besar ni, dia sedang mempersiapkan diri diorang untuk menghadapi Perang Dunia Ketiga. Sebabnya, nak ataupun tidak, Perang Dunia Ketiga akan berlaku guys. Dan selepas daripada Perang Dunia Ketiga, of course, dunia memerlukan hero yang baru untuk jaga dunia ni. Samalah juga seperti mana yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Bila Amerika tiba-tiba promote diri dia untuk jadi funder kepada negara-negara yang musnah akibat perang dengan syarat kau kena duduk dengan aku, kau kena sokong aku, kau kena sujud aku, kau kena jadi pak turut untuk aku. Dan perkara yang sama akan berlaku lagi guys. Jikalaulah terjadinya Perang Dunia Ketiga, Malaysia macam mana? Malaysia juga akan terlibat secara langsung. Dan jangan tanya aku Malaysia side belah mana, sebab aku tak tahu. Bila kita tahu tentang sejarah, bila kita tahu tentang geopolitik dunia, secara tak langsung kita tak akan membabi buta untuk menyokong mana-mana negara besar untuk memulakan perang. Sebabnya bila negara-negara besar ni memulakan perang, ada niat tersembunyi yang mungkin kita tak nampak. Dan of course perang tu dia akan memberikan keuntungan kepada salah satu daripada diorang ni. So guys, aku rasa cukuplah sampai dekat sini. Kita jumpa lagi at the next video dengan topik-topik yang lebih menarik. Aku Ismi. Assalamualaikum. Ciao.